Okey, tak apa. Ha, okey. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Clear tak? Ha. Okey, hari ni kita nak bercakap pasal satu isu yang tergempar sikit lah. Isu dia isu pemalsuan dokumen dan juga warga asing. Ya, kita tengok sekarang ni sejak belakangan ni melalui PDRM ada banyak isu-isu yang berkaitan dengan warga asing, dan juga kita dengar juga ada isu-isu yang berkaitan dengan dokumen seperti MyKad, lesen, malahan beberapa minggu yang lepas, ya, tak silap saya Ketua Polis Perak kot, dia berjaya menangkap sindiket yang mana dokumen yang dipalsukan tu MyKad ada, lesen ada, grant kereta ada, semua ada. Geng Tuah ke apa tak silap aku, ya. So kat sini malam ni apa yang kita nak jelaskan kat sini, pertama kita nak cerita tentang kejadian dia, ya. Kejadian dia tu macam mana, ya, kegiatan sindiket ni dilihat seolah-olah macam berluasa, dan kita nampak macam banyak pula dia punya kegiatan ni, ya. Sebab pun kita dengar sana polis tangkap, sini polis tangkap apa semua kan. Jadi kita gesa kerajaan supaya mungkin boleh, ya, kita cadangkan kepada kerajaan supaya cuba semak balik pemilikan kewarganegaraan yang mana warga asing ni, macam mana dia boleh ada kerakyatan Malaysia ni, dokumen-dokumen ni, ya. Saya juga difahamkan oleh beberapa kawan saya lah, telefon bagi tahu, kata dia orang juga terjumpa yang mana orang-orang yang ada MyKad ni dia tak ada family punya track record, tapi dia ada MyKad, IC biru pula lagi kan. Itu saya tak tahulah sama ada maklumat tu betul atau tidak, tapi saya dapat maklumat macam itulah daripada kawan-kawan, khabar-khabar angin apa semua ni kan. Jadi kita gesa kerajaan benda-benda macam ni kena siasat, ya. Sebab apa? Sebab macam mana boleh ada perkara-perkara macam ni, dan kemungkinan kita percaya ada banyak lagi perkara-perkara macam ni yang dalam buruan polis, ya. Ni kita bagi dengar sikit video berkenaan dengan penangkapan yang agak besar jugalah, ya. Cuba tengok yang ni. Kita telah menumpaskan satu sindiket yang kita panggil geng Tuah, tetapi tak tuah lah sebab dah ditangkap. Akhirnya kita telah berjaya mengesan dan membuat tangkapan yang pertama, iaitu 2 hari yang lepas, 20 hari bulan, pada jam 4.30 petang. Daripada tangkapan dalang dia, kita buat tangkapan susulan, dan hingga semalam kita telah berjaya menangkap 5 kumpulan ahli sindiket geng Tuah. Sindiket ini telah beroperasi di Perak sejak beberapa tahun yang dulu. Nah, ini masih dalam siasatan. Apa yang merisaukan kita ialah dokumen-dokumen yang kita rampas adalah dokumen original. Ini melalui wang dalaman. Because all government document are registered. You can only get when you have a connection. Kita akan menyasar ke akar umbi kumpulan ini kerana kita memandang serius bagaimana dokumen kerajaan boleh jatuh di tangan sindiket dan dipalsukan butiran untuk kegunaan. Saya menyeru kepada mereka yang telah membeli DJ pendaftaran kenderaan, MyKad, pasport dan dokumen kerajaan daripada ahli sindiket ini supaya menyerah diri. Jangan tunggu kita pergi tangkap. Kalau menyerah diri itu mungkin kita akan pertimbangkan untuk menjadikan saksi. Kalau kita tangkap, kita akan tuduh mereka bersubahat. Kan dia. Dengar tu. Jadi kejadian, kita ulas tentang kejadian dulu. Kejadian pemilikan dokumen melalui sindiket lah apa semua ni, dia sebenarnya kita dapat lihat seolah-olah dia berluasa ni. Dan pada hari ini kita tengok pihak berkuasa dia mula start menangkap sana menangkap sini apa semua kan. Jadi
Ini satu tindakan yang baguslah kalau kita lihat di segi agensi penguatkuasaan, ya. Tapi kita agak terkilan lah macam mana sindiket ni boleh buat macam ni. Sebab apa? Sindiket ni kita percaya dia boleh dikategorikan sebagai pengkhianat terhadap negara. Sebab apa? Menyalahgunakan ataupun menjadi sindiket kepada pengeluaran dokumen-dokumen kerajaan macam ni mendatangkan bahaya kepada rakyat Malaysia, ya. Okey, kesan dia, ya. Kesan dia, mereka-mereka ni apabila mereka ni tak ada family track, dia orang ni bukan dilahirkan di Malaysia, mereka ni bukan rakyat Malaysia tapi ada memegang my card biru pula tu. Kalau dia buat jenayah ke, dia buat apa-apa dekat negara kita, dia kalau lari, kalau polis pun tak dapat cari dia. Ni cerita dia. Sebab apa? Macam mana nak track dia? Dia boleh jadi rakyat negara dia balik. Kalau di Indonesia, dia boleh balik Indonesia. Di Malaysia dia jadi rakyat Malaysia, di Indonesia dia jadi rakyat Indonesia. So dia ada dokumen yang macam ni. Jadi efek dia teruk lah. Kalau dia buat apa-apa, sukar untuk kita nak kesan dia, ya. Kalau dia ada my card, ya? Bila tangkap, aku rakyat Malaysia. Bila buat apa-apa hal, lari pergi Indonesia, buang IC, pakai kad, identity card negara dia, dia jadi rakyat negara dia. Jadi ini akan mendatangkan masalah pada kita sebagai rakyat ni, keselamatan, ya, isu-isu lain samalah, ya. So gesaan saya kepada rakyat Malaysia, bantu kerajaan untuk kita cuba membantu, ya, untuk isu-isu warga asing ni, ya. Kita tengok sekarang ni isu dia monopoli pasar borong Selayang, kita juga tengok dia boleh monopoli satu-satu bandar. Yang mana kalau kita tengok Kelang pun sama, dia orang ni ramai. Dia orang boleh buka pekan tu, bandar tu macam bandar dia orang. Jadi kita tengok isu-isu macam ni dah mula agak serius lah, ya. Sebab tu saya dalam perancangan, ya, untuk nak memelayukan balik bandar Kelang tu. Alhamdulillah kita dengar sekarang ni pun Selayang pun dah mula dibawa keluar warga asing pun semua dan diberi ruang kepada warga negara kita, ya. InsyaAllah sikit hari lagi Kelang kita akan mewarganegarakan dia balik lah, ya. So malam ni saya tak ada apa nak live panjang-panjang. Cuma kita sebagai rakyat Malaysia ambil perhatian kepada isu warga asing ni. Sikap kita orang Melayu ni, dia pertama lalai, yang kedua biarlah, lantaklah. Kesan jangka masa panjang dia macam yang kita tengok hari ni, ya. Persekitaran kita ni penuh dengan warga asing yang kita tak tahu dia orang ni ada dokumen apa. Sampai kan ada yang dokumen dia sama macam dokumen kita. Itu kalau selak bahu BCG pun tak ada tu, ya. So tak ada apa lagi saya nak buat, nak ulas malam ni. Kita sama-sama rakyat Malaysia bantu kerajaan untuk isu-isu warga asing. Dokumen ni kita serahkan, hal-hal berkaitan dengan pemalsu dokumen, sindiket ni semua kepada pihak berkuasa. Kalau ada maklumat, salurkan, ya, bagi kerjasama penuh, ya. Ini semua untuk kebaikan kita juga sebagai rakyat Malaysia yang original, ya. Dia orang ni kadang-kadang bila dia orang tengok kita ni boleh sampai negara kita sampai boleh ada sindiket keluarkan IC ni, dia kata kita bodoh lah, ya. Jadi sebagai rakyat, kita guna kapasiti kita sebagai rakyat. Jangan melepasi batasan pula. Sebab apa? Kita ada agensi penguatkuasaan, ada undang-undang tu semua, kan. Buat kerja sebagai rakyat, bantu, ya. Clearkan isu warga asing. Dan isu yang serius lagi, masalah dokumen ni. Yang ni betul-betul mengejutkan saya. Pasal apa? Saya hari ni ada kawan telefon cerita kata dia juga ada jumpa orang-orang yang pemegang my card, tapi asal-usulnya Rohingya. Ini yang serius ni, ya. So sama-sama kita fikirkan. Okey, saya buka. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, kita 5 soalan. Sekarang start, ya. Sebab apa live ni tak boleh lama-lama. Pasal apa? Aku nak pergi sambung makan. Sebab tadi aku tak makan lagi. Okey, start. 5 soalan. Lepas tu aku tutup live ni. Alamak, terpaksa aku mengaku jugalah aku rabun. Okey.
Jangan komen pasal aku. Cakap pasal isu. Ni aku malas ni. Siapakah Sailang di sebalik ni semua? Ini sindiket, ya. Kita tak boleh kata kerajaan ke apa terlibat secara langsung, ya. Kita kena tengok benda ni sebab pihak polis pun sebut ini adalah sindiket. Sindiket bermakna dia adalah orang-orang yang menyalahgunakan kuasa ataupun membuka laluan secara salah. Tak apa, Mak Burma ni nanti kita buat cerita lain. Sekarang ni kita fokus yang ni je. Korang ni orang suruh tanya pasal isu, korang tanya Mak Burma lah. Mak Burma tu dah bungkus lah. Tak payah cerita lagi dah. Isu Long Tiger ni nanti aku buat satu. Final punya. Jangan risau, mesti ada yang aku buat. Warga asing ni kita tak boleh biarkan lagi dah. Pasal apa? Dia dah mula memonopoli tempat kita. Jadi kita kena buka balik, bagi ruang kepada rakyat kita. Bagus juga cadangan IC baru ni. Dia sama macam isu buat duit baru. Bila banyak sangat duit hilang, duk sorok simpan kat rumah apa semua, Bank Negara akan umumkan tukar bentuk mata wang. Itu jam semua kelang kabut. Yang mana simpan duit ikat batu bata dalam jamban apa semua nak kena bawa keluar. Tak tukar, tak laku. IC pun bagus juga cadangan tu. Untuk rakyat Malaysia semua tukar IC baru. Itu jam koyak lah. Tapisan dia, salah satu cara dia, kerajaan mungkin perlu buat IC baru lah. IC lama semua dia bagi satu tarikh, siapa tak tukar IC, nanti mungkin akan diambil tindakan ke apa ke. So, semua orang akan tukar IC baru. Masa tukar IC baru ni, masa tu tapis. Okey, 2 soalan lagi cepat. Dia ada beberapa jalan tau. Sama ada dia orang ni kadang-kadang kahwin dengan orang sini, lepas tu dia orang mula nak jadi rakyat sini. Tapi dia orang tak batalkan kerakyatan negara dia orang. Ya, kalau tukar IC baru, insya-Allah boleh selesaikan. Tapi dengan syarat, pertukaran IC baru untuk warga negara Malaysia ni, mesti dengan kawalan ketat lah. Takut masa tu pula sindiket masuk lagi, serupa tak ada lah. Hukuman dia untuk kes-kes macam ni, kalau ikutkan yang dulu kalau ISA lah. Dia wang palsu, IC palsu, ni semua ISA punya kes. NGO akan mainkan peranan, tapi peranan NGO ni mungkin dia akan pergi untuk buat hebahan saja. Macam saya akan buat live di Kelang, ambil gambar-gambar semua tempat tu, lepas tu kita akan buat hebahan kepada masyarakat dan kita persoalkan PBT, pihak berkuasa, kenapa jadi macam ni, dan bagi cadangan kepada kerajaan macam mana nak melayukan balik satu-satu bandar tu apabila dah dimonopoli oleh warga asing. Okey, satu soalan last. Apa punca warga asing banyak kat negara ni? Malaysia ni, tabiat orang Melayu kita ni, dia lemah lembut. Tapi kadang-kadang terlajak. Dia bagi muka, tak apalah. Macam aku cakap tadi lah, tak apalah, biarlah. Hari ni tengok terkejut. Jadi lepas ni jangan duk biarlah. Apa-apa benda, kena jaga daripada awal. Okay? So, kita tutup dulu isu ni. Habiskan live ni. Nanti ada masa kita jumpa lagi. Alright Okay, sekian. Wassalam.